Terima kasih banyak-banyak Zaris di atas cerita pagi di negeri Sabah itu tadi. Baiklah, harimau ni cukup sinonim dengan negara kita, negara Malaysia. Setiap pasukan sukan kita kan, pasukan bola sepak ada harimau Malaya, ada harimau muda dan harimau juga digunakan dalam jatah-jatah di peringkat kebangsaan. Contohnya jatah negara, banyak juga di agensi-agensi, contohnya Jabatan Kastam Diraja dan sebagainya. Jadi harimau itu cukup sinonim dengan kita dan negara kita merupakan salah sebuah negara yang sangat bertuah kerana dikurniakan spesies harimau ini. Jadi untuk bercakap mengenai harimau ini, kerana apa kami bawa topik harimau? Kerana hari ini merupakan hari harimau sedunia. Hari Harimau Sedunia yang telah pun disambut pada setiap tahun pada 29 Julai. Jadi untuk bercakap mengenai Hari Harimau Sedunia 2022 ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Hazril Rafhan Abdul Halim, iaitu penolong pengarah kanan bahagian konservasi hidupan liar Jabatan Perkhidmatan Semenanjung Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Encik Hazril. Jadi hari ini merupakan Hari Harimau Sedunia. Jadi harimau ni dia sangat sinonim dengan negara kita lah. Kalau di Malaysia, spesies apa yang wujud dan spesies mana yang paling bernilai untuk kita lindungi? Okey, terima kasih. Untuk pertama kalinya saya ingin memperkenalkan bahawa harimau belang ini adalah merupakan spesies kucing terbesar di antara dalam spesies kucing lah. Jadi di dunia kita ada lebih kurang, kalau keseluruhannya ada 9 subspesies harimau di dunia, tetapi hanya 6 sahaja yang masih hidup, yang masih wujud, termasuklah harimau Melaya. Dekat dunia ni ada 6 tu adalah harimau Siberia, ada harimau Bengal, harimau Cina Selatan, ada harimau Sumatera dan juga termasuklah harimau Melaya kita. Jadi ia spesies yang berbeza. Spesies yang berbeza. Harimau Malaya tu hanya wujud di Malaysia. Spesies harimau Melaya hanya wujud di Semenanjung Malaysia dan tidak terdapat di Sabah dan Sarawak. Itu istimewanya harimau Melaya ni, dia hanya endemik di Semenanjung Malaysia sahaja. Jadi apa cabaran yang kita hadapi untuk kita melindungi spesies harimau Malaya dan spesies-spesies lain yang wujud di Malaysia ini? Sememangnya apa yang kita lihat pada masa ini, cabaran yang dialami oleh harimau Melaya kita ni adalah mereka ini mengalami kemerosotan dari segi populasinya yang sangat serius lah. Jika kita lihat pada 1950-an dulu, jumlah populasi harimau Melaya adalah dalam sekitar 3,000 ekor. Tetapi sehingga kini populasinya telah menurun kepada angka yang sangat membangkangkan. Pada tahun 2010 sahaja, angka tersebut telah menurun kepada 500 ekor. Dan kemudiannya terus menurun pada 2014 kepada 300. Dan pada hari ini, apabila pihak kerajaan menerusi Jabatan Perkhidmatan telah melaksanakan survey populasi harimau yang pertama, angka bilangan populasi harimau ini telah jatuh kepada 150 ekor. Dan selain daripada itu juga, ancaman terhadap harimau ini adalah seperti kehilangan habitat lah. Habitatnya semakin mengecil, kehilangan sumber makanan, ancaman pemburuan haram dan juga konflik manusia harimau. Dan pada akhir ini juga diancam oleh penyakit iaitu CDV, Canine Distemper Virus. Adakah jumlah itu hanya untuk Semenanjung Malaysia? Bagaimana pula untuk Kepulauan Borneo, Sabah, Sarawak? Untuk Kepulauan Borneo tidak ada spesies harimau belang lah di sana. Hanya di Semenanjung Malaysia sahaja. Jadi tadi Tuan cakap mengenai survey, iaitu First National Tiger Survey, untuk mengira populasi dan juga jumlah harimau yang wujud di Semenanjung Malaysia. Mungkin boleh panjangkan lagi bagaimanakah cara dan kaedah untuk menentukan jumlah dan juga populasi tersebut? Okey. First National Tiger Survey ini merupakan bantuan penuh terhadap harimau Melaya yang berjaya dilaksanakan dan pertama kali dilaksanakan di Malaysia ini. Di mana kita pihak jabatan telah memasang lebih kurang 4,000 perangkat kamera di dalam kawasan seluas lebih kurang 40,000 square kilometer persegi, sangat luas di Semenanjung Malaysia. Ia meliputi kawasan-kawasan di sebelah utara sampailah ke selatan yang meliputi hutan-hutan Central Forest Pine, yang melibatkan juga kawasan-kawasan Banjaran Tahan, Banjaran Bintang, Banjaran Titiwangsa dan juga hutan-hutan di sebelah selatan. Jadi apabila kita pasang perangkat kamera ini, kita akan mengumpulkan seberapa banyak gambar-gambar harimau Melaya ini dan kita akan membuat analisa. Di situlah kita dapat mendapatkan maklumat berapa lagi populasi harimau Melaya yang masih tinggal dan masih wujud di Malaysia ini.
secara kasarnya, di manakah lokasi yang paling banyak spesies harimau Malaya ini yang masih wujud? Pada masa kini, spesies harimau Malaya banyak tertumpu di kawasan-kawasan seperti di Banjaran Titiwangsa dan juga Banjaran Tahan lah, di sekitar di kawasan Taman Negara dan hutan-hutan simpan di sebelah Banjaran Titiwangsa itu tadi. Itu masih banyak lagi lah. Okey. Jadi apakah strategi yang dilakukan oleh pihak perhilitan untuk memastikan spesies ini sentiasa membiak? Untuk memastikan spesies ini dilindungi dan membiak serta terpelihara pada masa depan, pihak kerajaan telah pun merangka 9 tindakan strategik untuk dilaksanakan. Ya. Di antara tindakan utama yang perlu dilaksanakan adalah meningkatkan aktiviti rondaan penguatkuasaan di lapangan, di mana kita perlu melindungi harimau ini daripada ancaman pemburuan haram dan sebagainya. Dan keduanya, kita akan menubuhkan unit khas lah, unit taktikal khas untuk harimau Melaya. Di samping itu juga yang lebih penting, kita perlu mengekalkan habitat harimau Melaya ini. Di mana harimau ini memerlukan tempat tinggal. Jadi sekiranya habitat ataupun hutan telah tiada, di manakah harimau ini perlu berlindung ataupun nak hidup kan. Jadi itu antara salah satulah tindakan yang perlu dilaksanakan. Dan selain itu juga saya ingin tekan salah satu tindakan yang penting juga, penubuhan Malayan Tiger Task Force atau National Tiger Task Force, satu jawatan kuasa khas yang telah pun diwujudkan, yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia sendiri, yang menunjukkan keseriusan kerajaan bagi menangani isu harimau yang Melaya ini. Di mana platform ini bertujuan untuk kita adakan konsultasi bersama pihak kerajaan, persekutuan dan negeri beserta dengan agensi-agensi yang berkepentingan dalam pemeliharaan harimau Melaya. Di samping itu, pelbagailah aktiviti-aktiviti lain yang di dalam tindakan-tindakan ini, termasuklah bagaimana kerajaan melihat kepada mekanisme ataupun bantuan kewangan kepada pihak kerajaan negeri untuk membantu dalam sebagai contoh, sebagai bonus ataupun imbuhan kepada kerajaan negeri yang berjaya mengekalkan kawasan hutan mereka ataupun menjaga kawasan hutan mereka daripada sebarang aktiviti guna tanah lah. Bagaimana pula kolaborasi kita, negara Malaysia dengan negara-negara lain, mungkin dalam bentuk kerjasama ataupun sebagainya, untuk memelihara spesies harimau ini? Malaysia telah sangat aktiflah dalam persada antarabangsa bersama dengan 13 negara-negara rayuan harimau ataupun dikenali sebagai 13 Tiger Range Country, di mana Malaysia aktif terlibat dalam pelbagai forum, persidangan, mesyuarat dan sebagainya untuk berkongsi pengalaman dan pandangan pendapat dengan negara-negara lain dalam menangani isu ataupun dalam isu pemeliharaan harimau Melaya ini. Pelbagai bidang telah pun dikongsi bersama dalam sesi latihan dan juga sesi pengalaman, iaitu lebih kepada dalam bidang penyelidikan, bidang penguatkuasaan, bidang pengurusan habitat harimau Melaya, dalam bidang ekopelancongan dan juga kesedaran awam. Jadi Malaysia telah pun menyatakan komitmen bersama 13 ketua-ketua negara Tiger Range Country menerusi persidangan Tiger Summit yang pertama pada tahun 2010, di mana komitmen tersebut telah dinyatakan dan didokumentkan menerusi deklarasi SET tersebut di Rusia pada tahun 2010 tersebutlah. Kalau kita lihat usaha untuk menjaga spesies ini bukan sahaja di peringkat Malaysia, malah gabungan usaha di peringkat antarabangsa juga menunjukkan betapa seriusnya untuk kita menjaga spesies harimau ini. Contohnya negara kita ada harimau Melaya. Kenapa pentingnya untuk kita memastikan spesies ini sentiasa wujud di Malaysia? Harimau Melaya ini adalah spesies yang sangat unik ya. Oleh sebab itu kita lihat harimau Melaya ini sentiasa dekat pada hati kita. Di mana yang lebih penting lagi, harimau Melaya atau dikenali sebagai Pak Belang kan, secara Raja Rimba dan sebagai nama sinonim untuk kita semua, telah ditunjukkan pada jata negara kita. Betul. Jadi kita harus menghormati harimau Melaya ini. Di samping itu juga ia melambangkan kita punya kekuatan, kecantikan, dia punya perpaduan rakyat nasional secara keseluruhannya. Itu dari sudut common ya. Dan juga harimau Melaya turut dijadikan sebagai ikon spesies kepada pelbagai agensi kerajaan dan juga korporat seperti Maybank, Polis Diraja Malaysia, Regimen Askar Diraja Malaysia dan juga pelbagai agensi-agensi lain. Dan selain daripada itu juga, dari sudut sains,
harimau Melaya ini penting disebabkan ia merupakan apex predator ataupun pemangsa yang berada dalam aras tertinggi puncak rantaian makanan di dalam hutan. Ia mengawal populasi hidupan liar lain. Seperti spesies ungulata yang terdiri daripada spesies rusa sambar, kijang dan babi hutan. Sekiranya kehilangan harimau Melaya ini, maka spesies ini akan bertambah. Sebenarnya kalau terlampau banyak spesies yang saya nyatakan tadi, babi hutan, kijang ataupun rusa terlampau banyak, dia akan merosakkan juga sistem ekosistem di dalam hutan tersebutlah. Jadi harimau ni, kewujudan harimau Melaya ni dia boleh mempengaruhi ataupun bagi balance balik keseimbangan ekosistem di dalam hutan. Tapi bila berlakunya pembangunan di sesebuah kawasan, jadi tidak dapat dinafikan wujudnya kelibat harimau. Contoh sendiri di Terengganu, baru-baru ini dilaporkan di gugusan Felda Kertih di kawasan Bandar Al-Mutafi Billah Shah, beberapa kes harimau makan lembu penduduk. Bagaimana pula konflik manusia dan juga harimau ini? Kerana apa? Mungkin ada setengah yang mempunyai senapang, mereka ada probability untuk membunuh harimau tersebut, sedangkan harimau tersebut sangat bernilai untuk negara kita. Ya, betul. Seperti yang saya nyatakan tadi, antara isu utama ataupun ancaman terhadap harimau Melaya ini adalah kehilangan habitat akibat daripada pembukaan kawasan hutan dan juga guna tanah yang tidak seimbang ataupun tidak diuruskan dengan sewajarnya. Sekiranya ia terus berlaku, maka harimau ini akan terus kehilangan habitat, maka kawasan-kawasan keliarannya semakin mengecil. Maka harimau tersebut terpaksa keluar daripada habitat asalnya untuk mencari makanan di tempat-tempat lain. Tambahan pula, kalau harimau tersebut terkena jerat, dia menjadi cacat dan kehilangan keupayaan, dia akan mencari makan dengan mudah dengan memasuki kawasan-kawasan berhampiran dengan penempatan manusia. Jadi dia akan menyasarkan seperti haiwan ternakan itu tadi lah. Dan akibatnya dia akan mendatangkan konflik kepada manusia, di mana penduduk akan marahlah dengan harimau tersebut kerana telah mengorbankan beberapa ternakan. Dan pada akhirnya mereka akan membuat tindakan sendiri dengan membunuh harimau tersebut. Jadi inilah masalah yang akan berlaku lah sekiranya kawasan-kawasan habitat harimau ini tidak diuruskan secara yang baik, yang betul lah. Okey. Jadi apakah harapan pihak Tuan sempena dengan sambutan Hari Harimau Sedunia pada hari ini dan juga tahun ini? Ya, pada hari ini kita menyambut Hari Harimau Sedunia ya. Jadi selamat menyambut Harimau Sedunia lah kepada para penonton dan pendengar. Jadi pada harapan saya kepada semua penonton dan semua rakyat Malaysia, kita berharap supaya pada masa kini dan akan datang, harimau Melaya masih lagi hidup dengan sihatlah di kawasan keliaran ataupun tempat tinggal dia masih ada. Jadi marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk menyelamatkan harimau Melaya kita daripada ancaman kepupusan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Hazril Rafhan Abdul Halim, iaitu penolong pengarah kanan bahagian konservasi hidupan liar Jabatan Perhilitan Semenanjung Malaysia, kerana sudi bersama-sama dengan kita semua untuk bercakap mengenai Hari Harimau Sedunia 2022. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini kerana ada beberapa lagi pengisian akan kami kongsikan kepada anda. Peraduan telefon